Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Baiklah, pada hari ini kita akan teruskan dengan soalan buku teks sejarah tingkatan 3 bab 5. Itu pemahaman dan pemikiran kritis bagi bab 5 pentadbiran barat di Sabah dan Sarawak. Ke surat 133 dan 134. Soalan nombor 1. Siapakah pembesar tempatan yang memimpin penentangan terhadap pentadbiran Pengiran Indera Mahkota di Sarawak? Terdapat 4 pilihan jawapan di sini dan jawapan yang tepat adalah C. Datuk Patinggi Ali, iaitu beliau menentang pentadbiran Pengiran Indera Mahkota atas alasan cukai dan juga kerahan tenaga. Nombor 2. Susunan dinasti Brooke yang betul di Sarawak ialah B, iaitu bermula dengan James Brooke, kemudiannya Charles Brooke dan kemudiannya Charles Viner Brooke. Baiklah, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Apakah faktor terpenting yang menyebabkan British meninggalkan Pulau Balambangan pada tahun 1805? Jadi, jawapan yang tepat adalah B. Serangan Lanun. Siapakah Gubernur pertama Syarikat Borneo Utara British di Sabah? Terdapat beberapa jawapan di sini. Jawapan yang paling tepat adalah B. William Hood Treacher. Jawapan lain tu bukan, dia tak berkaitan. Contohnya seperti D. James Brooke tu dia Sarawak, dan C. Charles Lee Moses ni dia berkaitan dengan beliau menyewa Sabah daripada Sultan Brunei pada tahun 1865. Jadi beliau bukanlah gubernur. Baiklah, kita pergi kepada soalan yang kelima. Dialog berikut mungkin berlaku di Sarawak pada tahun 1830-an membabitkan Pangeran Muda Hashim dan James Brooke. Pangeran Diraja Muda Hashim, saya mohon bantuan untuk menyelesaikan pertikaian di Sarawak ini. James Brooke, saya bersetuju dengan syarat Sarawak perlu diberikan kepada saya. Apakah tindakan James Brooke seterusnya? Ini jawapan yang berkata tepat, iaitu D. Mengadakan perundingan dengan Datuk Patinggi Ali. Kerana dalam buku teks ni ada menunjukkan di bahagian Datuk Patinggi Ali, yang mana Datuk Patinggi Ali berlaku perundingan di antara James Brooke dengan Datuk Patinggi Ali. Okey, kita pergi kepada soalan subjektif. Soalan nombor 6. Senaraikan syarat yang perlu dipatuhi oleh Syarikat Borneo Utara British sebagai sebuah syarikat yang menerima piagam diraja. Jadi seperti yang di dalam nota buku teks ini, sememangnya terdapat 4 syarat dan kita perlu berikan 4 syarat sebagai kehendak soalan. Jadi terdapat 4 syarat tersebut adalah SBUB menerima penasihat British, SBUB perlu memelihara adat resam agama dan undang-undang penduduk tempatan. Juga perlu memerintah Sabah dengan adil dan saksama. C. Melantik pegawai tadbir yang diakui British. Dan D. Tidak dibenarkan menyerahkan Sabah kepada kuasa lain tanpa kebenaran British. Okey, jelas semua? Baiklah, kita pergi kepada soalan nombor 7. Jelaskan tindakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh berikut dalam sejarah Sabah. Ada 2, Charles Lee Moses dan juga Alfred dan Edward Dan. Jadi kedua-dua ini sememangnya memainkan peranan di Sabah sehinggalah kepada membentuknya SBUB, pentadbir SBUB di Sabah. Jadi apakah peranan kedua-duanya? Apakah peranan mereka? Iaitu A. Charles Lee Moses ni beliau memainkan peranan, iaitu beliau telah menyewa Sabah daripada Sultan Brunei selama 10 tahun pada tahun 1865. B. Iaitu Alfred dan Edward Dan pula
Beliau telah melakukan pajakan di pantai timur Sabah dari Sultan Sulu pada tahun 1878. Okey, kita terus kepada soalan nombor 8. Raja di bawah menunjukkan carta organisasi pentadbiran di Sarawak. Jadi di sini terdapat peringkat-peringkat tertentu di Sarawak seperti yang telah anda pelajari di dalam buku teks ini, yang mana dikuasai oleh raja, kemudiannya majlis tertinggi dan majlis negeri, kemudian turun kepada residen, bahagian, daerah dan kampung. Jadi di sini terdapat 4 soalan, A, B, C dan D. Jadi kita pergi kepada soalan A terlebih dahulu. Apakah tugas residen di Sarawak? Iaitu residen ni tugas dia ialah mengetuai pentadbiran di peringkat bahagian. Terdapat 5 bahagian di Sarawak, seperti yang telah diterangkan. Jadi beliau mengetuai pentadbiran di peringkat bahagian. Okey, kita pergi kepada soalan B. Adakah residen di Sarawak mempunyai kedudukan dan peranan yang sama seperti di negeri-negeri Melayu? Okey, untuk soalan ini kita perlu melihat kepada residen di negeri-negeri Melayu dan kita lihat juga kepada residen di Sarawak. Dari segi peranan, kalau kita lihat residen di negeri-negeri di Sarawak ni, dia mengetuai pentadbiran di peringkat bahagian. Di Sarawak ni terdapat 5 bahagian. Jadi bahagian itulah ditadbir oleh residen. Sementara di negeri-negeri Melayu, peranan yang dimainkan oleh residen ni lebih terpu di peringkat negeri, peringkat negeri. Di urusan pentadbiran di peringkat negeri dijalankan oleh pihak oleh residen kalau di konteks negeri-negeri Melayu, kecuali bagi agama Islam dan adat istiadat Melayu lah. Dari segi peranannya pula, kalau kita lihat dalam carta, dari segi kedudukan residen di Sarawak, kalau kita lihat pada carta ni, residen ni dia berada di bawah kuasa raja, di bawah kedudukan raja itu sendiri. Okey, jelas. Jadi kita terus kepada C. Mengapakah kedudukan pegawai daerah sangat penting? Okey, jadi antara cadangan jawapan yang boleh diberikan adalah kerana pegawai daerah ni menjalankan pentadbiran di peringkat daerah, iaitu berada di bawah bahagian. Kerana di Sarawak terdapat bahagian, kemudian di dalam bahagian itu terdapat beberapa daerah. Jadi daerah-daerah inilah yang ditadbir oleh pegawai daerah. Okey, nampak? Jadi dia mentadbir daerah-daerah yang terdapat di bawah bahagian. Okey, pada pandangan anda, soalan D, sejauh manakah sistem pentadbiran di Sarawak semasa pemerintahan dinasti Brooke berjaya membangunkan Sarawak? Okey, ni dia meminta kita punya pandangan. Jadi kita boleh lihat kepada apa yang telah dijalankan dan kita boleh lihat adakah berjaya membangunkan Sarawak atau tidak. Adakah sejauh manakah ia membangunkan Sarawak? Jadi mungkin cadangan jawapan yang boleh diberikan, pentadbiran di Brooke di Sarawak ini memang boleh berjaya membangunkan Sarawak. Hanya terdapat lihat pentadbiran telah ditambah baik, seperti sistem pentadbiran pembahagian wilayah. Wilayah-wilayah itu dibahagikan dengan lebih teratur dan sistematik. Terdapat 5 bahagian dan di setiap bahagian itu pula ditadbir oleh residen-residen yang telah dilantik. Dan sehingga perkara itu dilihat teratur sehinggalah turun kepada peringkat daerah dan kampung. Jadi di situ kita dapat lihat dia telah berjaya membangunkan Sarawak kerana sistem pentadbiran di Sarawak dilihat lebih sistematik dan teratur. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 9, soalan yang terakhir. Juga 4 soalan berkaitan dengan pentadbiran SBUB di Sabah. Jadi kita dapat lihatlah seperti carta organisasi ini berkaitan dengan pentadbiran di Sabah. Jadi berdasarkan raja di sebelah, jawab soalan yang berikut. A. Apakah peranan gubernur dalam sistem pentadbiran SBUB? Jadi peranan
Gubernur ini dapat cadangan jawapannya adalah Gubernur ni mengetuai pentadbiran SBUB di Sabah. Maknanya mengetuai pentadbiran SBUB di Sabah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan B. Di manakah kedudukan orang tempatan di dalam sistem pentadbiran SBUB? Jadi terdapat jadi jawapannya, cadangan jawapan yang diberikan ialah ketua anak negeri dan juga ketua kampung. Okey. Kalau pegawai daerah ni kita boleh rujuk pada muka surat 125 yang mana nota buku tab menyatakan bahawa kebanyakan ialah orang-orang Eropah atau yang menjawat jawatan pegawai daerah. Jadi dua jawatan yang berada di bawahnya itulah yang diisi oleh orang tempatan. Okey, kita pergi kepada C. Bandingkan peranan anak negeri dengan ketua kampung. Di antara cadangan yang jawapan yang boleh diberikan adalah ketua anak negeri ni dia memainkan peranan dalam bidang perundangan misalnya. Contohnya ketua anak negeri ni dia berkaitan dengan mahkamah anak negeri dan juga berperanan di peringkat daerah juga kerana ketua anak negeri ni membantu pegawai daerah dalam menjalankan pentadbiran. Berbanding dengan ketua kampung, peranan ketua kampung ni lebih kepada di peringkat kampung saja. Ketua kampung ni menjalankan urusan pentadbiran di peringkat kampung. Adalah untuk D, pada pandangan anda sejauh manakah sistem pentadbiran syarikat Borneo Utara British berjaya membangunkan Sabah? Ia seperti juga soalan sebelumnya, soalan 8D. Jadi dia minta pandangan kita untuk melihat pentadbiran syarikat Borneo Utara British ni berjaya, sejauh manakah berjaya membangun Sabah. Jadi mungkin antara cadangan jawapan yang boleh diberikan, pentadbiran SBUB ni sememangnya berjaya membangunkan Sabah. Kerana pentadbiran di Sabah dilihat lebih teratur dan bersistematik dengan pembahagian wilayah. Misalnya terdapat residensi yang ditadbir oleh residen, kemudiannya di peringkat daerah pula ditadbir oleh pegawai daerah, dan juga terdapat penglibatan orang tempatan di dalam pentadbiran SBUB di Sabah. Jadi itu antara cadangan jawapan yang boleh diberikan. Okey, setakat itu sahaja untuk hari ini. Jika ada kekurangan, kesilapan atau cadangan penambahbaikan ataupun sebarang persoalan, boleh diaju di ruangan komen. Sekian daripada saya. Juga untuk kepastian lebih, mungkin boleh berbincang dengan guru-guru anda di dalam kelas atau bertanya di waktu-waktu yang sesuai. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.